Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dalam bab Al-Muamalat, bab yang membincangkan tentang masalah riba. Kita sudah belajar tentang beberapa jenis riba. Yang pertama dipanggil riba an-nasi'ah. Riba yang berlaku dengan sebab tertangguh, maka harga dia naik. Naik interestnya, naik bunga lah orang panggil. Dia takut nak panggil riba, dia panggil interest. Kemudian dipanggil riba al-yad. Riba yang terjadi kerana benda sepatut ditukar dalam majlis akad tapi dilewatkan pertukaran, maka dia jadi riba dengan sebab tangan tidak bertukar, barang tidak bertukar dalam majlis akad. Yang ketiga riba al-fadl. Riba al-fadli terlibat dengan barang-barang riba yang ditimbang tak sama. Maknanya kalau emas sepatutnya 1 kilo sama 1 kilo, ini kita tambah 1 kilo dengan sekilo lebih, sekilo 200 gram umpamanya, maka itu barang-barang riba. Kita juga telah bincang tentang beberapa perkara yang mesti ada persamaan. Ada persamaan. Kaedah menentukan barangan riba ni ada sama. Jadi barangan yang sejenis. Kalau riba barang itu barang sejenis, nak macam mana? Ittihadul jins. Jenisnya satu. Maka emas dengan emas. Nak jual emas dengan emas, maka pada waktu itu dia ada 3 syarat. Syarat yang pertama, mestilah bersamaan. Timbangan 1 gram, sekilo sama sekilo. Yang kedua, al-aqdu halan, mestilah bertukar barang pada dalam majlis akad. Kalau tidak dia jadi riba nasi'ah. Yang tadi riba al-fadl. Yang ketiga, at-taqabud, mesti bertukar barang itu juga. Makna halan, jual beli tak payah tangguh. Yang kedua, bertukar barang dengan harga dalam satu majlis. Jadi 3 syarat. Barang yang kedua, ketika berbeza jenis tetapi ilahnya sama. Jual emas dengan perak. Emas dengan perak berbeza jenis. Ni emas, ni perak. Tetapi ilah dua ni sama. Itulah semua as-samaniyah, jenis bentuk keuangan. Ataupun nak jual beras dengan gandum, beza dari sudut barang, tetapi ilahnya, sebabnya sama, iaitulah makanan. Pada waktu itu dia mesti ada 2 perkara yang bersama, iaitulah mestilah al-aqdu halan, jual beli secara terus, tak boleh tangguh. Yang kedua, at-taqabudu fi majlisil aqd, bertukar barang dalam majlis akad. Jadi yang pertama tadi tak ada, iaitu al-mumasalah. Kerana mumasalah ni perlu kepada tukar sama banyak, tak payah sama banyak, ni gandum, ni beras. Perkara yang ketiga, masalah yang ketiga, ketika berbeza ilah, berbeza sebab dia berbeza. Yang ni barang emas, keuangan, yang ini makanan. Pada waktu itu apa dia kata? Ketika berbeza ilah, fala yutasawwaru istilah ila fil badalaini fil aqd ribawi. Jadi pada waktu itu tak apalah kita jual, tak payah syarat dia. Yang keempat, ketika jual barang yang bukan riba, jual kayu dengan batu, itu dua-dua tu bagai tidak riba lah. Kayu, batu tak riba. Pada waktu itu tak ada lagi syarat-syarat yang tersebut. Sambungan perbincangan kita pada kali ini iaitulah tentang tahaqquqiha wa i'tibaruha wa ma yumna'u minha. Persamaan, kewujudannya, nak sama macam mana benda ni? Bagaimana kita nak kenal benda ni sama atau tidak? Yang diambil kira dan halangan daripada perkara ini. Ini perbincangan kita. Seperti yang dimaklumi, apabila sesuatu jual beli membabitkan barangan yang berunsur riba dengan barangan yang sama jenis dengannya, sama-sama bagai riba belaka, perlu wujud persamaan qadar antara 2 barangan tersebut supaya jual beli tersebut diterima sah dan tidak terlibat dengan riba. Ini tidak termasuk syarat-syarat lain yang telah dinyatakan. Apa yang ingin kita bincangkan di sini ialah bagaimana persamaan ini wujud. Macam mana dia wujud? Macam mana kita nak tahu dia ni sama atau sama? Ini kaedah. Kaedah mengenali persamaan barang yang dikatakan
riba kalau tak sama. Jadi macam kita nak kenal dia ni sama atau tidak. Bilakah persamaan ini diambil kira dan apakah yang menghalang wujudnya persamaan ini? Jadi 3 perkara. Macam mana, bila dan apa kehalangannya. Yang pertama, bagaimanakah, apakah yang mewujudkan persamaan? Jadi macam mana barang itu boleh jadi sama? Agar wujud persamaan antara dua barangan yang dijual beli, kadar kedua-dua barangan mestilah sama menurut ukuran yang diterima oleh syarak. Jadi ukuran hari ni kita nak tahu diterima pakai oleh syarak, bagaimana kaedah dia. Ada kata dulu kati, hari ni kilo. Mungkin dulu lagi orang suka cupak gantang, hari ni orang tak main dah cupak gantang. Waktu kita cakap dalam apa ni, tanyalah ustaz di TV 9, kita sebutlah fidyah orang tak puasa ni kena bayar cupak beras. Ada orang telefon, apa dia cupak tu? Anak Melayu tak tahu cupak dia kena bagi tahu berapa gram, baru dia tahu. Jadi ada orang telefon dia tu, ustaz anak saya tak faham, dia kata apa dia satu cupak tu. Sudah kata sampai perekat ni dah orang kita kan ni baru dia tu. Generasi kita yang ada hari ni saya rasa tahu lah kau cupak. Maknanya mereka anak ni tak reti dah. Baru cepat dia punya perkembangan dunia ni laju, siapa orang tertinggal benda-benda yang ada. Jadi pasal tu kalau kita belajar kitab lama tu, dia guna kekal yang asal, kemudian pensyarah tu lah kena, ustaz lah kena bagi tahu cupak tu macam mana, apa dia, berapa gram daripada kedudukan hari ni. Jadi kaedah kita nak mengenali bagaimana syarat-syarat yang diterima oleh syarak. Ini tidak termasuk syarat-syarat lain supaya perlu wujud persamaan kadar. Apakah yang ingin kita bincangkan di sini ialah bagaimana persamaan ini wujud. Bilakah persamaan ini diambil kira dan apakah yang menghalang wujudnya persamaan? Jadi jawapannya A. Agar wujud persamaan antara dua barangan yang dijual beli, kadar kedua-dua barangan mestilah sama menurut ukuran yang diterima oleh syarak. Ukuran dia mesti syarak pakai. Syarak ni tak bercanggah dengan hak Kementerian Hal Ehwal Pengguna, tak bercanggah. Cuma macam mana kita nak tahu saja. Kadar yang diterima oleh syarak ialah sukatan yang sama bagi barangan yang boleh disukat. Barang boleh sukat, sukatan yang sama. Walaupun timbangannya berbeza. Ada benda yang sukatan sama tapi timbangannya berbeza. Hak ni ringan, hak ni berat. Tapi orang tak pakai timbangannya, dia pakai sukatan. Ataupun timbangan yang sama bagi barangan yang ditimbang walaupun sukatannya berbeza. Ada juga macam itu. Oleh itu, barang yang dijual berdasarkan sukatan, ini satu kaedah dalam kitab kita mazhab Syafi'i mengatakan, barang yang dijual berdasarkan sukatan tidak sah dijual dengan barangan yang sama jenis kecuali jika sukatannya sama. Sama-sama sukatan, sama-sama supak, sama-sama segantang. Skopi ke apa dipanggil. Dengan ini tidak sah jika ia dijual dengan barangan yang sama berdasarkan timbangan yang sama. Maknanya kaedah asal, kalau benda timbang tak boleh, kalau benda sukat tak boleh timbang. Bagi barangan yang dijual berdasarkan timbangan, ia tidak boleh dijual dengan barangan yang sejenis dengannya kecuali jika timbangannya sama. Jadi tidak sah barangan ini dijual dengan barangan yang sama berdasarkan sukatan yang sama. Kalau barang timbang kena timbang, barang sukat kena sukat. Oleh itu, ukuran yang digunakan bagi menentukan kewujudan persamaan ini ialah sama sukatan bagi barangan yang disukat atau sama timbangan bagi barangan yang ditimbang. Benda timbang kira timbang, benda sukat kira sukat. Kaedah dia, penentuan sesuatu barangan sama ada disukat atau ditimbang. Macam mana kita nak tahu barang ni barang sukat, barang timbang? Jadi kat hari ni dah selalu habis dah. Selalu tak selalu. Semua benda ada orang timbang belakang. Hatta buah tembikar, buah timun pun timbang. Duri pun timbang. Timbang. Sekali dengan duri-duri, sekali dengan kulit-kulitnya. Tak mudah mahal. Buka dalam ulatnya sikit je. Nak macam mana? Jadi uruf dipanggil. Kita tengok dalam kitab kita kata. Penentuan ini dibuat berpandukan amalan setempat penduduk Hijaz atau iaitu Mekah dan Madinah. Mengikut kaedah asal dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i ini orang Mekah.
dilahirkan di Gaza di Palestin, tapi dia besar di Mekah, dan dia ni termasuk ulama besar di Al-Hijaz, dia panggil ulama Hijaz, ulama di tanah haram. Maka dia nak guna pakai timbangan, istilah diguna pakai apa yang diterima oleh orang Mekah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan mengiktiraf ukuran ini. Dari segi timbangnya, kalau kita baca dalam kitab, kita akan jumpa sa' nabawi, gantang Nabi di Madinah. Orang tua-tua dia turun temurun, memang dia ada sukatan dia. Kalau kita sini kat macam cupok lah ataupun gantang, dia ada bekas dia. Dia kata gantang dia ni, dia terima ijazah daripada tok dia. Tok dia ambil daripada orang dulu. Mana dia kira sambung menyambung bagai ni. Sukatan ni banyak ni. Mana kalau orang kemudian ni nak tepah sukatan pun mesti ikut hak asli. Ada lagi sukatan yang dia panggil bersanad. Macam kita belajar hadis ni, sanad hadasana ni. Sukatan pun bagi orang Madinah, orang Mekah, dia ada lagi sanad dia. Itu dia panggil penjaga orang tua-tua kepada turas ataupun perkara asas dalam kehidupan manusia dijaga. Jadi dalam kitab kita ni kata, timbangan ada sukatan mesti balik kepada uruf ataupun penerimaan penduduk Mekah kepada sukatan. Juga berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waznu waznu ahli Makkah, al-mikyal mikyal ahli Madinah. Al-waznu waznu ahli Makkah, wal mikyalu mikyalu ahli Madinah. Tambah waw depan al-mikyal. Wal mikyalu mikyal ahli Madinah. Maksudnya timbangan itu menurut timbangan penduduk Mekah. Kalau bagi timbangan, kena kira timbangannya orang panggil dacing dia tu hak Mekah. Sukatan menurut sukatan penduduk Madinah. Dia bagi dua. Timbangan duduk pakar dia di Mekah, sukatannya cupok dengan katanya duduk di Madinah. Tak tahu apa sebab pembahagian macam ni. Kalau kita fikir dalam sejarah Madinah, boleh jadi. Wallahu alam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada penduduk Madinah, Allahumma inni haramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah. Nabi doa di Madinah, ya Allah, aku haramkan tanah bumi Madinah ini sebagaimana Ibrahim mengharamkan bumi Mekah. Allahumma barikna fi muddiha wa sa'iha. Ya Allah, berikanlah berkat kepada orang Mekah, orang Madinah ni dalam cupok dia, dalam gantang dia. Pasal wah tamar dulu orang suka dengan cupok, suka dengan gantang. Jadi Nabi kita doa pada cupok yang gantang, boleh jadi kepakaran dia al-mikyal mikyal ahli Madinah. Sukatan orang Madinah, timbangan orang Mekah. Ini kaedah asal. Oleh itu semua amalan penduduk Hijaz pada zaman itu yang ada diriwayatkan, maka amalan tersebut akan dijadikan ukuran. Jadi ukuran kita ni kena pergi Mekah. Walaupun penduduk di negeri lain mengamalkan cara yang berbeza, tapi kena balik kepada Mekah juga. Bagi barangan yang tiada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak yang tak ada zaman Nabi, banyak sekali ni. Dengan buah-buahannya, dengan apa sajanya, bijiran yang tak ada di sana. Seperti kopi. Kopi tak ada zaman Nabi. Atau ada, tetapi tidak dapat dikenal pasti kaedah yang diguna pakai. Dia timbang ke dia suka? Beberapa perkara perlu dilihat. Yang pertama, bagi barangan yang tidak boleh disukat, mungkin kerana saiznya yang besar sehingga terkeluar daripada penyukat. Zaman dulu lah, orang sukat ni sukat adalah dia panggil cepek ke apa, bekas stok, mana boleh banyak-banyak. Zaman kita hari ni tak ada masalah. Dia tak sukat bagi ada sekali dengan lori-lori dia akak main. Lori masuk dulu timbang berapa bilangan, berapa timbangnya. Sudah letak batu, sudah letak pintu ni besi, timbang pula boleh tolak. Zaman berubah dia panggil. Baik. Jadi uruh zaman itu, kalau barang besar dia tak boleh suka. Nak suka macam mana, tak muat dia punya timbangan tu. Atau wujud ruang udara di dalamnya. Mana benda tu global kawan. Contohnya buah safarjal. Lagu mana buah safarjal? Tengok dia tulis di bawah tu, boleh faham ke tidak? Sejenis buah yang keras, seakan-akan apple. Berwarna kuning dan digunakan untuk membuat gel. Buat gel. Dia buah dia, kalau kita sini tengok safarjal ni macam buah asal gelugu.
Asal gelugur kita ni tidak dia geligih. Macam gitulah buah. Lebih kurang besar gini. Orang dia sana, dia ambil buah saparja ni, dia buat sira. Buat jam. Jam yang kita makan dengan apa ni? Dengan roti tu. Tu sedap. Buah dia tu masyhur lah. Orang tua-tua kita, nenek kita ni selalu dia buat. Dia kata ni jam saparja. Dah lah kita makan. Jadi buah saparja ni buah geligi. Macam mana nak timbang macam mana? Kata kalau kita masuk dalam bekah pun tak sama dia. Di 5 dan terung, ukuran bagi barang ini perlu dibuat dalam timbangan. Karena tak sama dia nak timbang macam mana. Ni tak sama. Benda dia bolak geligi ni. Bagi barangan yang boleh disukat, terdapat 2 pandangan ulama mengenainya. Yang pertama, mengikut barangan yang hampir sama dengannya di Hijaz. Mana balik semula ke Hijaz. Barang ni macam mana cara nak timbang. Yang kedua, mengikut amalan yang diguna pakai di negara tersebut. Jadi, pandangan ulama sebagainya, kena balik ke Hijaz. Hijaz termasuk Mekah, Madinah. Ada juga yang mengatakan tidak, kita balik ikut uruf suasana di negeri tersebut. Menurut Abu Yusuf, Al-Imam Abu Yusuf ni sahabat rapat kepada Imam Abu Hanifah. Salah seorang ulama mazhab Hanafi, penentu sesuatu barangan itu dari jenis sukatan atau timbangan ialah amalan uruf. Uruf ni mana adat yang diguna pakai di tempat tu. Bagi barangan yang biasanya dijual secara sukatan oleh orang ramai dalam negara tersebut, ia adalah barangan yang disukat. Bagi barangan yang biasanya dijual secara timbangan, ia adalah barangan yang ditimbang. Menurutnya lagi, apa yang disebut dalam nas adalah selari dengan amalan yang diguna pakai ke uruf ketika itu. Betul dah, waktu itu orang guna pakai sukatan timbangan ahli Mekah dan sukatan ahli Madinah. Syarak menaskan sukatan bagi suatu barangan atau timbangan bagi sesuatu barangan, kerana itulah amalan yang diguna pakai ketika itu. Jika amalan yang diguna pakai adalah atas sebaliknya, sudah tentu nas akan menyatakan ukuran berdasarkan amalan yang diguna pakai. Sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi yang mutaakhir lebih cenderung dengan pendapat ini, mungkin kerana ia lebih memudahkan orang ramai dan menjauhkan mereka daripada dosa. Mana kalau kita guna terima pakai timbangan hari ni, tak payah balik ke Mekah, tak apalah, barang-barang yang dikira, yang dihitung sebagai bilangnya pun kita jual dengan cara timbangan. Mengikut uruf. Uruf itu maksudnya adat setempat. Jadi hari ini boleh katakan majoriti barang-barang semuanya balik kepada timbangan. Boleh jadi kalau kita lihat dari sudut nak bilang, payah juga. Mana boleh nak sama besar biji buah tak sama dengan buah yang lain. Jadi kalau timbang lebih senang. Masuk angin ke tak masuk angin ke celah tu, timbangannya spiku sama banyak. Jadi jika tidak, kalau kita tak terima pakai pendapat ini, sudah tentu banyak urus niaga di kalangan negara akan dianggap sebagai tidak sah, dan para peniaga akan dianggap sebagai orang yang fasik. Wal'iyazubillah. Jadi beratlah kita. Kalau kita nak kerah, tak boleh. Kita mesti pakai timbangan orang Mekah, sukatan Madinah juga sebagaimana zaman Nabi. Jadi mari sini, mana ada gando orang suka ni? Kalau kita pergi kedai tanya dia, saya nak beli beras ni, nak beli gando ni, suka, boleh jadi orang tak reti nak jual. Tapi kalau timbang 1 kilo 2 kilo sudah pandai dia. Oleh itu, kata di pengarang kita ini, dalam mazhab Syafi'i dia kita ni, kami melihat tidak ada sebarang halangan untuk mengamalkan cara ini, wallahu alam. Mana dia dari sudut realiti pelaksanaannya, mana cara ini boleh diterima pakai, walaupun ianya asalnya dipakai oleh mazhab Abu Hanifah, Abu Yusuf dari kalangan ulama Hanafi, tetapi ia adalah suatu perkara yang sesuai dengan masa dan zaman, dan tidak ada larangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita daripada perkara ini. Jadi kalau Nabi kita larang, tak boleh kita tak boleh langgar nas. Nak langgar nas tak boleh. Perbincangan yang seterusnya, bilakah persamaan ini diambil kira? Yang tadi, apakah yang mewujudkan persamaan? Wujud persamaan tu kita faham lah hari ni, sama ada sukatan atau timbangan. Tengok bagai. Kalau bagai suka, cara suka. Bagai timbang, cara timbang. Hari ni yang kedua, bilakah persamaan ini diambil kira? Jadi macam mana pula nak ambil kira bagai ni? Nak timbang ke nak suka, bagaimana cara pula? Mana detail lah dia punya perbahasan tu beralus mana. Jika barangan yang berunsur riba
sama ada disukat atau ditimbang, berubah-ubah kadarnya mengikut keadaan-keadaan tertentu. Ketika basah dan ketika kering. Lain. Tamar hak basah, dia panggil rutab. Harganya lain. Tamar kering, harganya lain. Persamaan yang diambil kira ialah waktu kering. Iaitu ketika barangan tersebut benar-benar telah matang. Maknanya kena tunggu dia kering baru kita timbang. Karena waktu basah tak boleh. Dengan ini, dengan bijirin tidak boleh dijual beli kecuali setelah ia dikering dan dibersihkan daripada kulitnya agar benar-benar sama. Maksudnya kalau kita nak jual beras dengan beras, kena kering dulu, mesin dulu buat kulit, barulah suka beras ni 10 kilo, beras ni 10 kilo. Sama. Kalau tidak, dia tak sama. Yang kedua, buah kurma basah, rutab. Juga tidak boleh dijual kecuali setelah menjadi tamar. Kering dia dulu. Oleh itu, rutab dengan rutab tidak boleh dijual beli. Ingat ni, kalau nak beli barang sama-sama barang dia. Nak jual, nak beli tamar dengan rutab. Tapi kalau nak beli rutab dengan duit, tak ada masalah dah dianya. Sudah hilang illah persamaan. Illah persamaan sudah tidak ada lagi. Jadi masa ni, waktu nak beli barang dengan barang nak tukar. Beras nak tukar dengan beras. Tamar nak tukar dengan tamar. Baru dia kena jadi rutab. Dia kena jadi tamar, dia baru boleh jual. Oleh itu, rutab dengan rutab tidak boleh dijual beli. Begitu juga rutab dengan tamar. Karena dia tak sama. Anggur dengan anggur. Atau anggur dengan kismis juga tidak boleh dijual beli. Kerana kematangan anggur hanya berlaku apabila ia berubah menjadi kismis. Jadi nak beli anggur dengan barang kering tak boleh. Begitu juga buah-buahan lain seperti tin atau aprikot. Dia panggil mismis kalau Arab. Mismis. Kalau orang Suria dia panggil musmus. Sedap arak dia cara dia sebut lain. Rumah tu lah misin. Arak di Hijaz dia panggil mismis. Arak Syria, arak Syam dia panggil musmus. Bagai tu lah. Cuma kita ya pening kalau tak faham musmus apa pula ni. Jadi kena pandai slang dia tu. Supaya kita bisa ke tak bisa. Lagi Indonesia bisa je boleh. Mai pak kita bisa tak boleh. Gitu cerita. Ia tidak boleh dijual beli sama jenisnya kecuali dalam keadaan kering. Oleh itu buah-buahan yang basah dengan yang basah atau yang basah dengan yang kering tidak boleh dijual beli. Kalau nak tukar sama bagai dia. Rujukan bagi masalah ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata, saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jual beli kurma dengan kurma basah. Jual beli tamar dengan kurma. Kalau Arab panggil tamar itu mana hak kering. Kalau hak basah dipanggil rutab. Baginda bersabda kepada orang di sekelilingnya. Nabi bertanya, nak beli rutab dengan tamar ni macam mana, boleh ke tak boleh? Nabi kata, ayang kusur rutabu idza yabisa. Sedap soalan dia. Ayang kusur rutabu idza yabisa. Maknanya, adakah kurma basah rutab akan lebih ringan apabila ia kering? Memang dah. Waktu basah tu dengan kering lain adalah dia punya timbangan. Para sahabat jawab, ya Rasulullah. Oleh itu baginda melarangnya. Al-Imam At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih dan diamalkan oleh ahli ilmu. Maknanya hadis ini telah diamalkan oleh ahli ilmu. Kalau benda itu basah tak boleh kita jual sama dia kecuali kita keringkan dulu ataupun kita jual dengan barang lain. Jual dengan beli dengan duit. Tak apa, tak susah masalah. Yang ketiga, barangan yang berunsur riba. Sama ada yang disukat atau yang ditimbang, tidak boleh dikeringkan. Ada barang yang tak boleh kering. Kalau kering tak jadi barang. Contohnya timun. Ataupun jenis anggur dan kurma yang tidak boleh dikeringkan. Ada jenis kurma ni dia panggil rusana. Kalau kita pergi bulan Ramadan di Masjid Haram tu, orang duk makan bagi makan buka puasa tu, rusana tu masyhur. Sejenis buah tamar memang tak boleh makan kering. Kalau kering tak jadi benda. Tak sedap. Maka dia makan khas untuk basah. Untuk rutab. Ada juga lagi tu. Macam kita timun je lah. Oh timun kalau kita kering jadi ke apa dia? Timun batal lah. Tak jadi sayur dah dia je. Jadi benda lain. Jadi ada benda yang tak boleh dikeringkan. Jadi macam mana pula jadi? Ataupun jenis anggur dan kurma yang tidak boleh dikeringkan ataupun buah zaitun. Persamaan bagi barangan ini boleh diterima dalam keadaan basah dan perlu dijual mengikut timbangan
walaupun barangan tersebut biasanya dijual mengikut sukatan. Mana kita tengok kaya. Benda ni kalau nak tunggu kering tak jadi barang, dia akan rusak, tak jadi, tak boleh digunakan pada waktu itu, mana termasuk dalam akta darurat, maka dia boleh ditimbang. Yang ketiga, barangan yang dihasil daripada bijirin seperti tepung, dedak, kanji dan sebagainya, tidak cukup dengan persamaan kadar sahaja. Oleh itu tidak boleh dijual beli dengan sesama jenis ataupun dijual beli dengan bijiran asal. Mana dedak jualnya gandum asal biji. Ini kerana semua barangan ini tidak lagi sempurna dan tiada cara untuk menentukan persamaannya apabila keadaannya berubah antara yang halus dan yang kasar. Barangan ini juga barangan yang disukat, dan rongga yang diwujudkan oleh semua barangan ini dalam penyukat adalah berbeza-beza. Walau bagaimanapun, jika bahan-bahan ini dijual beli dengan barangan yang tidak sejenis, ini kaedah dia. Benar tak sini? Gandum jual dengan beras, gandum beli dengan duit. Contohnya tepung gandum dijual beli dengan tepung Bali dan sebagainya, sama ada kadarnya sama atau berbeza. Ini tidak menjadi salah kerana jenisnya berbeza. Cuma perlu dilakukan secara tunai dan diterima ketika akad. Kita faham dah tadi. Kalau barang sama jenis, ittihadul jins, jenis yang sama, pada waktu itu 3 syarat. Memasalah, persamaan, berlaku tidak secara berlaku tunai, dan bertukar barang dalam majlis akad. Jadi oleh kerana benda itu berbeza, maka hilang yang pertama memasalah, dia tinggal lagi 2 syarat, iaitu bertukar barang terus dan tidak bertangguh. Bagi bijiran-bijiran yang mengeluarkan minyak seperti bijan, boleh ditentukan kesamaannya sama ada dalam bentuk bijirin ataupun dalam bentuk minyak. Mana kita perah waktu ambil minyak, jual minyak sama minyak. Walau bagaimanapun, bijirin yang tidak boleh dijual beli dengan minyaknya kerana tidak wujud persamaan. Nak jual tukar dengan minyak tak boleh. Ini mungkin banyaklah berlaku. Yang kita jadi masalahnya, kita pergi tukar. Hak saya ni tak buat lagi ni, awak sudah buat, ambil bagian ni dulu. Jadi dia kata tak ada persamaan di situ. Bagi anggur, menurut pendapat yang paling sahih, buah anggur dalam bentuk kismis, cuka atau jus diterima sebagai sama. Begitu juga dengan kurma basah dalam bentuk kurma tamar atau cuka atau jus diterima sebagai sama. Jadi benda tu kalau jus sama jus boleh. Persamaan juga wujud dalam semua bentuk susu, iaitu dalam bentuk susu segar, susu yang tidak dicampur dengan air atau bahan lain. Oleh itu susu halib dengan susu halib boleh dijual beli dengan syarat selepas hilang buihnya. Maknanya buih dulu, suka sama-sama sekilo, sama-sama sekilo, ataupun sama-sama segelas. Begitu juga susu ar-raib dengan susu ar-raib atau susu ar-raib dengan susu halib. Persamaan yang wujud, walaupun susu tersebut berada dalam keadaan bentuk minyak sapi. Tengok ni, hak ni lain dah ni. Hak ni jadi minyak asli cair yang diproses dengan matahari atau api. Oleh itu boleh dijual beli dengan bahan yang sama. Jadi tak kira mana kalau dia susu ni tukar jadi laban pun tak ambil. Walau bagaimana persamaannya tidak wujud jika ia berubah rupa seperti keju. Susu jadi keju lain dah dia. Atau keju putih dengan atau mentega. Ini kerana perubahan adalah disebabkan oleh campuran bahan tertentu. Keju dicampur dengan rennet, keju putih dicampur dengan garam, dan mentega mesti dicampur dengan sedikit mentega susu, bahan pembuat mentega. Oleh itu tidak wujud persamaan. Atas dasar itu bahan-bahan ini tidak boleh dijual beli sama sendiri. Mentega tidak boleh dijual beli dengan minyak sapi. Begitu juga susu tidak boleh dijual beli dengan bahan yang diproses daripada susu seperti keju dan sebagainya. Jadi kita fahamlah benda-benda yang begini. Orang Arab tu memang dia tukar barang. Mana dia sama-sama susu ada. Ini susu lembu, ini susu unta. Ni buat keju, ni buat sapi dan sebagainya. Jadi kita di sini, tempat kita ni alhamdulillah, masalah ini tidak timbul sangat kerana kebanyakan kita ini sudah bertukar barang tukar dengan kertas. Jadi lesahlah masalah kita ni. Perbahasan yang ketiga, faktor yang menghalang persamaan. Jadi apa benda yang tak boleh jadi sama? Ini kita kena faham juga. Terdapat beberapa sebab yang menghalang wujudnya persamaan antara dua barangan sejenis. Dua barangan sejenis, ada benda yang terdapat persamaan yang menghalang wujudnya persamaan.
Yang pertama, kesan bakaran. Mana benda ni telah dimasuk, dia telah ditempa, telah dibuat masuk api dah. Lagu mana jadi? Apabila wujud kesan bakaran pada barangan yang berunsur riba, sama ada secara panggang, goreng atau masak. Contohnya susu yang dididih, daging yang dipanggang, atau kacang yang direbus. Barang-barangan ini tidak boleh dijual beli dengan barang yang sama dan sejenis dengannya, kerana tidak mungkin wujud persamaan. Mana hak kita goreng dah, nak tukar dengan hak tak goreng lagi, tak ada persamaan lagi dah. Sebab api telah bakar telah mengecilkan dia punya asal dia tu. Mungkin dia jadi kering, jadi ringan dan sebagainya. Sebabnya kesan bakaran ini tidak boleh disukat. Oleh itu berbeza antara satu barangan dengan satu barangan, dan tidak mungkin wujud persamaan. Kalau dah masuk dalam dapur dah tu, tak akan wujud persamaan. Walau bagaimanapun tidak salah jika bakaran tersebut untuk tujuan pemisahan. Contohnya untuk memisahkan madu dengan sarangnya. Madu nak keluar lilin dia tu. Minyak sapi dengan susu, atau emas dan perak dengan bahan campurannya, dengan tujuan mengelak penipuan. Mana kita masuk api dalam bahan bakaran kerana nak keluarkan karak-karak dia sebagaimananya. Untuk kita nak jual emas ni dengan emas lain sama timbangnya, itu tidak menghalang, kata dia. Tapi kalau daging dengan daging, memang lari dah lah dia punya timbangan dia. Halangan yang kedua, campuran. Apabila barangan yang berunsur riba dicampurkan dengan bahan yang tidak sejenis dengannya, sama ada bahan tersebut wujud, sama ada bahan tersebut juga berunsur riba atau bukan. Persamaan tidak akan wujud kerana kadar campuran tidak boleh ditentukan. Termasuk dah berapa peratus. Oleh itu barang ini tidak boleh dijual dengan barangan sejenisnya, sama ada yang telah dicampur atau dengan yang tidak. Mana susu ini telah dimasukkan bahan-bahan campuran. Masuk apa ni, perisa, masuk benda-benda lain, tak boleh kita jual dengan susu asli yang belum masuk apa-apa. Atas dasar ini, keju dan keju putih dianggap sebagai dua barangan yang berbeza jenis. Persamaan berdasarkan keyakinan, bukan andaian. Jadi kita nak tahu sama atau sama benda ni, biar kita yakin, bukan kita andai-andai apa ni kita agak-agak saja. Seperti mana yang dimaklumi, apabila barangan yang berunsur riba dijual beli dengan barangan yang sejenis dengannya, barangan ini mestilah sama dari segi sukatan atau timbangan supaya jual beli ini sah. Maknanya kena tentukanlah. Persamaan ini perlu wujud dengan cara yang meyakinkan ketika mengadakan akad kontrak, iaitu barangan ini disukat atau ditimbang terlebih dahulu sebelum akad diadakan, atau kadar kedua-dua barang ini telah diketahui oleh kedua-dua pihak. Persamaan ini tidak boleh berdasarkan hanya kepada andaian atau kemungkinan. Kita tengok sama dah kali, sama-sama seguni ni, tak boleh, mesti timbang. Kalau kita tengok boleh jadi sama, beras sama-sama guni ni. Ada bila kita timbang, lain dia tu. Jadi nak agak tak boleh. Contohnya jual beli seguni gandum dengan seguni gandum tanpa sukatan atau timbangan tertentu dengan andaian kedua-dua guni adalah sama. Baik. Ataupun jual beli 100 gantang gandum dengan seguni gandum yang diandaikan sama sukatannya. Kedua-dua jual beli ini tidak dibenarkan kerana wujud kemungkinan barangan yang dijual beli tidak sama. Syarat sah jual beli bagi barangan berunsur riba yang sama jenis ialah tiada kemungkinan barangan tersebut berlainan sukatan atau timbangan, kerana kemungkinan ini berarti tiada persamaan. Jadi agak susah sikit lah kita nak faham satu-satu. Jadi kalau kita nak faham, kena baca secara slow-slow, perlahan-lahan pula, balik rumah tu tengok pula. Sebab ini kaedah. Lepas daripada ni kita masuk pada bab dia ni, lajulah sikit dia punya cara ni. Hukum ini berpandukan pada hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrati min at-tamri la yu'lamu makilatuha bil kailil musamma min at-tamri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual seguni tamar yang tidak diketahui sukatannya.
tak tahu sukatannya berapa. Dengan tamar yang diketahui sukatannya. Jadi agak-agaknya ni sama-sama seguni. Hukum ini juga disokong oleh kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, setiap yang perkara yang bercampur halal dan haram, sepasti yang haram mengatasinya. Jadi ini satu kaedah. Satu kaedah yang dipakai oleh alim ulama kita. Dia kata apa dia kata ni? Majtama' al-halal wal haram fi syai' illa wa qad ghalaba al-haram. Mana apabila bercampur halal dengan haram dalam satu benda, maka dia jadi halal, haram tu lebih kuat daripada yang halal. Jadi perbahasan tentang campur di antara halal dan haram ni kita akan sebut nanti dalam bab percampuran harta halal dengan haram. Contohnya hari ni ahli-ahli majlis fatwa dunia dalam bab muamalat mengatakan kalaulah barang haram itu bercampur, bukan dalam makanan ni, dalam jual beli dan sebagainya, 30% ke bawah, maka dia masih lagi dikira boleh dipertimbangkan. Jadi kaedah ni kata kalau campur halal dengan haram, haram lah. Itu dalam bab muamalah, jangan beza dengan makanan. Kalau dalam makanan, sekawah kita buat surah daripada pagi sampai zuhur, dekat-dekat nak masuk, mari cepuk seekor masuk, lompat dalam tu, apa jadi surah kita? Perlu kenang jawab dia ni. Itu beza. Perbezaan tu ada dalam perbahasan nanti insya-Allah kita akan sebut. Jadi Nabi kita larang buat jual stopok barang ni dengan stopok lain kalau tak ada persamaan, barang yang sama. Hukum ini juga kata-kata Ibnu Mas'ud tadi telah jelas. Maksudnya apabila dua perkara berlaku pada satu barangan, satu perkara menyebabkan barang itu dihalalkan dan satu lagi menyebabkan barang itu diharamkan, bercampur. Faktor yang menyebabkan barang itu diharamkan akan diambil kira dan barangan itu tidak dibenarkan dijual beli. Bila campur barangnya. Ini sebagai langkah berjaga-jaga dan menjauhkan diri daripada perkara yang meragukan. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, perbezaan ini itu tidak wujud dan ini boleh menyebabkan jual beli menggunakan guni tadi halal, dan satu lagi kemungkinan ialah perbezaan itu wujud dan ini menyebabkan jual beli ini tidak halal. Dengan ini larangan ini akan lebih diutamakan. Jadi kaedah kata apabila bercampur di antara halal dengan haram, maka yang haramlah yang diambil kira. Apabila ada kesamaran dalam benda, maka bila ada kesamaran kita tak boleh jatuhkan, tak boleh kata benda ni nak kata putus, tak boleh. Benda ni samar, tak jelas. Jadi bila benda samar, maka dia tak boleh jadikan hujah yang menguatkan apa yang kita sebut. Jadi dalam kitab kita ni ngarang telah bawa beberapa bentuk muamalah yang ada unsur ini. Di antara dia panggil bai' al-muzabanah dengan al-muhaqalah. Yang ketiga bai' al-araya. Jadi benda-benda ini ada sebahagiannya berlaku dalam masyarakat kita. Insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita dalam jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.